itu adalah pemahaman mujasamah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah. Apa pemahamannya? Mujasamah, orang yang menjisimkan Allah. Mereka yang mengatakan Allah punya tangan, orang yang mengatakan Allah punya kaki, orang yang mengatakan Allah duduk di atas langit, orang yang mengatakan Allah di atas langit, orang yang mengatakan Allah turun terus-menerus sepertiga malam. Orang ini orang mujasamah. Inilah bid'ah yang sesat. Kira-kira saya tanya, pemahaman macam ini pemahaman siapa? Mereka yang menuduh Allah ada di atas langit, mereka yang menuduh Allah itu punya tangan, cuma tangan Allah tidak seperti tangan kita. Mengatakan Allah punya tangan saja itu sudah bermasalah itu, walaupun tidak seperti tangan kita. Pokoknya mengatakan Allah punya tangan pasti bermasalah. Mengatakan Allah punya tempat itu sudah bermasalah, tak boleh itu. Siapa pemahamannya Salafi Wahabi? Inilah sebenarnya bid'ah yang... Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dihormati sekalian, setelah saya dengar ceramah yang diceramahkan oleh saudara kita, dia sudah memfitnahkan Allah dan memfitnahkan Rasul, juga memfitnahkan Al-Quran dan memfitnahkan hadis Rasulullah, dan memfitnahkan Islam, juga memfitnahkan serta merusakkan akidah umat Islam. Semoga umat Islam kufur dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum saya memberikan penjelasan atau menghukumkan dengan dasarkan di atas dalil-dalil yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, saya ingin memberikan penjelasan yang ringkas dan jelas kepada saudara yang ceramah yang telah menghancurkan Islam. Sebenarnya kamu tidak faham Islam dengan cara yang betul dan jelas. Sebab itulah akidah kamu itu akidah yang keliru, tidak faham yang sebenarnya Islam, dan juga tidak faham Islam yang sebenarnya, dan kamu tidak faham tentang sifat-sifat Allah dan zat-zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk memberikan penjelasan sedikit sebelum saya memberikan penjelasan yang panjang lebar, ialah saya ingin memberikan penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim daripada hadis Abi Hurairah. Saya rasa kalau saudara faham hadis ini, saudara akan kembali ke pangkal jalan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi. Maksudnya, Allah menciptakan Adam di atas gambarannya. Ini sudah menunjukkan bahawa Allah telah menciptakan Adam di atas suratihi, di atas gambarannya. Macam mana? Kalaulah kamu, wahai saudara, faham hadis ini, kamu akan menyesal dan taubat. Hadis ini adalah jelas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam adalah di atas gambarannya. Kalau kamu iman dengan hadis ini, kamu akan selesai masalah akidah kamu. Kalau kamu tidak, maknanya kamu akan ditipu oleh gulungan-gulungan yang mengambilkan kesempatan untuk menghancurkan akidah kamu. Hadis ini Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. Rasulullah telah memberitahu kepada kita bahawa Allah telah menciptakan Adam di atas gambarannya. Kita tengok, kamu cek dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, kamu akan dapat bukti yang jelas. Kata dia menciptakan Adam di atas gambarannya, maknanya Adam pun ada muka, Allah pun ada muka. Allah ada mata, Allah menciptakan Adam pun ada mata. Allah ada tangan, Allah menciptakan Adam ada tangan. Allah menciptakan Adam ada kaki, Allah mempunyai kaki. Faham tu? Apabila kamu faham di sini, kamu akan yakin, kamu akan iman kepada semua yang Allah isbatkan tentang sifatnya dalam Al-Quran, dan kamu tidak ada syak dan zon bahawa Allah itu sama dengan kamu. Buktinya Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa sifat Allah dengan sifat Adam itu tidak sama. Walaupun namanya mata, tapi tidak sama. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas dalam surah Al-Isra ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengannya dengan Allah. Allah Maha mendengar
dan Maha melihat. Adakah lihat Allah sama dengan Adam? Adam tu lihat sama dengan Allah? Tidak. Tapi Adam lihat juga. Adam lihat, Allah pun lihat, tapi tak sama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Adam dengar juga? Dengar. Kamu pun dengar. Sama dengan Allah ke? Tidak. Inilah membuktikan yang ringkas, kalau kamu faham di sini, kamu akan jadi orang Islam yang betul, yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dan semuanya itu membuktikan bahawa Allah tidak sama dengan makhluk. Walaupun Allah menciptakan Adam di atas gambarannya, tapi dia tidak sama. Dalil yang kedua, Allah telah memberikan penjelasan bahawa tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas ayat 64. Dalam pada itu Allah telah memberikan amaran kepada manusia, kepada kamu wahai saudara. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa pun. Ini Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah telah menciptakan Adam di atas gambarannya, tetapi tidak sama dengan Allah. Sebab itulah manusia ada muka, Allah ada muka. Sama tak sama? Ini saya sudah bawa dalil tadi. Juga Allah ada mata, Adam pun ada mata. Sama dengan Allah? Tidak. Adam ada tangan, sama dengan Allah? Tidak. Allah dengar, Adam dengar juga, sama dengan Allah? Tidak. Adam lihat, Allah lihat, Adam lihat, sama ada? Tidak sama. Inilah satu penjelasan yang jelas, dan saya harap saudara yang ceramah tadi mesti kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, kamu akan jadi orang yang kufur dengan Allah, kerana Allah tidak mengizinkan kepada kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran. Lebih-lebih dahsyat lagi sifat Allah, zat Allah, kamu mesti iman semua apa yang Allah Ta'ala isbat dalam Al-Quran. Juga kamu mesti iman juga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil membuktikan sesiapa yang iman kepada separuh daripada Al-Quran. Yang lebih dahsyat lagi sifat Allah, kamu iman separuh, yang lain kamu kufur dengannya, Allah akan memasukkan kamu ke dalam azab Jahannam. Dan Allah tidak akan lupa dengan apa yang kamu lakukan. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab adalah Al-Quran dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu berbuat. Dan kamu mesti faham bahawa apa yang kamu telah ceramah, kamu telah menjadi penjenayah dalam Islam. Kamu telah membawa akidah yang sesat, dan kamu telah menyesatkan umat Islam. Dan kamu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithli ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang menyeru kepada hidayah, maka dia akan mendapat
pahala sama seperti orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun. Dan sesiapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangkan dosa itu sedikit pun. Ini satu hadis yang memberikan penjelasan. Saudara mesti ingat apa yang saudara telah ceramah, semuanya itu adalah saudara telah kufur dengan sifat Allah. Dalam pada itu saudara telah memfitnah pula di atas mereka yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah dalam Al-Quran. Dengan itu saudara mesti berhati-hati dan berjaga-jaga kerana saudara telah membawakan fitnah dan telah menghancurkan akidah umat Islam seluruh dunia. Kesalahan-kesalahan saudara seperti berikut. Yang pertama, saudara telah memfitnahkan orang yang iman kepada Allah dan Rasul. Maknanya iman kepada semua sifat Allah dan semua zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Saudara telah memfitnahkan mereka bahawa mereka itu adalah gulungan mujassimah. Maknanya saudara nak kata bahawa mereka itu gulungan mujassamah Allah dengan makhluk. Saya nak tanya saudara, mana dalil? Cuba buat dalil. Mana Allah kata aku tiada jisim? Bawa dalil bagi. Yang pertama. Dua, mana Allah kata jisim aku tu macam manusia? Buat dalil bagi. Kalau tidak, saudara mesti taubat dan tarik balik perkataan itu kerana kamu telah menghancurkan akidah umat Islam, menyebabkan umat Islam tiada iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam pada itu saudara telah memfitnah, cuba menghancurkan akidah umat Islam dan juga cuba memfitnahkan umat Islam yang iman kepada semua sifat Allah itu sebagai gulungan mujassimah. Ini satu jenayah. Kalau tidak tarik balik, kamu bermaknanya kamu telah menyesatkan umat Islam. Semoga umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah memberikan penjelasan bahawa mereka yang iman kepada separuh daripada Al-Quran, yang lebih dahsyat lagi sifat Allah, dia iman kepada separuh daripada sifat Allah. Dia iman separuh daripada zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Mereka ini hanya iman kepada 20 sifat yang lain mereka kufur, mereka ingkar. Mereka ini akan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam azab yang asyadul azab, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan a'udzubillahi minasyaitonir rajim afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran yang lain? Apakah balasan untuk mereka di dunia? Mereka akan hina dan Allah akan mengembalikan mereka kepada hari akhirat. Allah akan masukkan mereka dalam asyadul azab dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi. Adakah bermaknanya Rasulullah telah memujassimahkan Allah? Rasulullah sendiri kata Allah menciptakan Adam di atas gambarannya. Adakah itu maknanya Rasulullah telah memujassimahkan Allah seperti makhluk? Wahai saudara, kamu mesti taubat, kembali ke pangkal jalan. Ini satu jenayah. Kamu telah cuba menghancurkan akidah umat Islam yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan iman semua kepada zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan kamu cuba menyesatkan umat Islam. Semoga jangan iman kepada semua sifat Allah. Kalau iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, sama juga iman kepada semua zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, kamu cuba memfitnahkan bahawa mereka itu gulungan mujassimah Allah macam makhluk. Ini satu jenayah. Yang kedua, saudara telah memfitnahkan Allah dan Rasul, juga cuba mengkufurkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membawakan ajaran yang sesat. Semoga umat Islam jangan iman mengikut Allah dan Rasul. Dan kamu telah memfitnahkan Allah bahawa Allah tiada tangan, sedangkan Allah sendiri yang telah memberi penjelasan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah
hampir 100 dalil yang menyatakan bahawa Allah sendiri yang telah mengisbatkan bahawa dia ada tangan. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini telah membuktikan bahawa saudara telah cuba menghancurkan akidah umat Islam dan cuba membesongkan akidah umat Islam dengan iman kepada Allah dan Rasul, kerana Allah sendiri yang mengatakan bahawa dia mempunyai tangan. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya seperti berikut. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah As-Sad ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Maksudnya, wahai iblis, apa yang menghalangkan kamu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah menciptakan dengan dua tanganku? Ini dalil yang membuktikan Allah sendiri yang telah mengisbatkan bahawa dia ada dua tangan dan dia telah menciptakan Adam dengan dua tangan. Allah Subhanahu wa taala. Kamu berani menafi dan kamu cuba membawakan akidah yang sesat, cuba menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Dalil yang kedua dalam Al-Quran, Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia ada tangan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 67. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya, dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan hormatan yang sewajarnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggamannya, dalam genggaman Allah, dan langit tergulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah, maha suci ia dengan tertinggi keadaannya dengan apa yang mereka sekutukan. Ini dalil yang kedua telah membuktikan bahawa Allah sendiri mengisbatkan bahawa dia ada dua tangan. Daripada mana kamu menafikan daripada Allah? Kamu belajar ilmu daripada mana? Adakah kamu cuba menghancurkan akidah umat Islam? Kamu cuba membuatkan fitnah dalam akidah umat Islam? Dalil yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi nafsi biyadihi, wallahi nyawa aku di tangan Allah. Jadi Rasulullah tu mujassimahlah kalau macam tu. Wahai saudara, kamu mesti taubat segera. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, yatwi Allahu samawat yaumul qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna thumma yaqul anal mulk ainal jabbarun ainal mutakabbirun thumma yatwi al aradin as-sab' thumma ya'khudhuhunna bishimalihi thumma yaqul anal mulk ainal jabbarun. Maksudnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari kiamat, lalu diambil dengan tangan kanannya dan berfirman, akulah penguasa. Mana orang-orang yang zalim, mana orang yang sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung ketujuh lapisan bumi, lalu diambil dengan tangan kirinya dan berfirman, akulah raja. Mana orang-orang yang berlaku zalim, mana orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul telah memberikan penjelasan dan Allah telah mengisbarkan dalam Al-Quran dan hadis. Semuanya dalil Allah menunjukkan bahawa Allah ada tangan tu hampir 100 dalil. Bagaimana kamu cuba menafikan? Kamu cuba membohongi umat Islam. Kamu tidak iman, dalam pada itu kamu telah membawakan fitnah, cuba menghancurkan akidah umat Islam, dan dalam pada itu kamu telah memfitnahkan umat Islam yang beriman kepada semua sifat Allah, daripadanya sifat tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak iman, dalam pada itu kamu telah membawakan ajaran sesat, mengajar, menyuruh umat Islam yang lain dengan iman bahawa Allah itu ada tangan. Sedangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah hampir 100 dalil membuktikan bahawa Allah
Allah sendiri yang mengaku bahawa dia ada tangan, kamu berani dan kamu cuba menghancurkan akidah umat Islam. Saya minta kepada kamu, wahai saudara, kamu mesti kembali dan berikrar kembali, dan kamu mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan iman seperti iman orang-orang Wahbi yang mereka iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan juga zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tidak cukup dengan orang yang ada amanah iman kepada semua sifat Allah dalam Al-Quran dan zat Allah dalam Al-Quran, kamu pula cuba memfitnah dan kamu pula cuba menyesatkan umat Islam seluruh dunia dengan memfitnahkan bahawa mereka yang iman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan itu adalah sebagai mujassimah dan sebagainya. Kamu pengkhianat. Satu dalil lagi untuk membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada tangan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah bersabda, "Mas-samawatu sab' wal aradun as-sab' fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Maksudnya, tidakkah langit 7 dan bumi 7 itu di telapak tangan Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat Rahman, kecuali bagaikan sebiji sawi diletakkan di telapak tangan seseorang di antara kalian. Rasulullah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ada tangan. Inilah sebenarnya ini dalil tangan ni saya tak boleh bawa semua. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hampir 100 dalil menunjukkan bahawa Allah sendiri telah mengisbatkan bahawa dia ada tangan. Kamu belajar ilmu daripada mana? Kamu pengkhianat. Kamu tidak iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dalam pada itu kamu memfitnahkan orang iman ikut Al-Quran dan Sunnah, iman kepada semua sifat Allah semuanya, dan juga iman kepada zat Allah semuanya yang Allah Ta'ala telah mengisbarkan dalam Al-Quran, juga Rasulullah telah mengisbarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu berani memfitnahkan bahawa orang yang iman kepada Allah, bahawa Allah ada tangan, mengikut Allah firman dalam Al-Quran dan mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pula telah memfitnah bahawa mereka golongan mujassamah, golongan yang ahlul bid'ah dan sebagainya. Dengan itu kamu mesti kembali ke pangkal jalan, wahai saudara. Kalau tidak, Allah akan mengazabkan kamu seperti mana Allah telah memberikan penjelasan bahawa sesiapa yang iman kepada separuh daripada Al-Quran, Allah akan menghinakan mereka di dunia, dan di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam azab yang pedih seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Lebih-lebih lagi sifat Allah kamu iman kepada separuh. Kamu mengambil 20 saja yang kamu tak iman. Apabila orang iman, kamu fitnah pula. Ini satu musuh Islam dalam selimut, atau kamu sebagai duri dalam daging. Allah telah memberikan penjelasan siapa yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh daripada Al-Quran, Allah akan menghinakan mereka di dunia, dan di hari akhirat Allah akan memasukkan mereka dalam azab yang asyaddul azab, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dengan apa mereka yang lakukan. Ini satu penjelasan kepada kamu, wahai saudara, kamu mesti taubat dan kembali ke pangkal jalan. Masalah yang ketiga, wahai saudara, kamu telah membawa fitnah dan kufur dengan ayat Allah, juga kufur dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah menafikan daripada Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul telah mengisbatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada kaki. Dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Khalaqallahu Adama ala suratihi." Allah telah menciptakan Adam di atas gambaran Allah. Rasulullah sendiri sudah mengaku bahawa Allah mempunyai kaki. Tidak Adam ada kaki kan? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ada kaki. Kamu tidak iman dengan dalil Quran dan hadis. Juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia ada kaki. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maksudnya, tempat letak
letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Hadis daripada hadis Muslim an Ibnu Abbas. Ada orang tanya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa makna kursi? Ibnu Abbas telah menjawab bahawa annal kursi mawdi'ul qadamain wa annal arsya la yaqdiru qadrahu illallah. Kursi, Ibnu Abbas, ada orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia kursi? Ibnu Abbas telah memberi penjelasan bahawa kursi adalah tempat letak tapak kaki Allah, dan aras Allah maha besar, tak dapat dikadarkan. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada kaki. Maknanya mawdi'il qadamin. Dalam pada itu, an Abi Malik wa ba'duhum yaqul mawdi'a qadamaihi. Maknanya kursi adalah tempat letak dua tapak kaki Allah. Wa ba'duhum, di antara mereka ada yang mengatakan bahawa wadi'u rijlaihi alaihi, tempat yang letak dua kaki Allah. Maknanya wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Hadis maknanya macam tu. Untuk tidak dapat diwiswaskan oleh iblis dan syaitan, atau golongan yang iman kepada separuh daripada sifat Allah dan iman kepada separuh daripada zat Allah, kemungkinan dia akan mengambil sempatan, dia akan bawa fitnah. Dia kata, kalau macam tu kaki Allah tu macam manusia lah. Mana dalil? Allah kata, bila kaki aku macam kamu. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa sifat dia dan zat dia yang dia isbat dalam Al-Quran semuanya, walaupun nama itu sama, tapi zat dan sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran itu tidak sama dengan siapa pun. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adakah dengar Allah macam manusia? Tidak. Adakah lihat Allah macam manusia? Tidak. Inilah menunjukkan bahawa kaki Allah, tapak kaki Allah tidak sama dengan manusia. Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam ayat lain, Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah dan tidak berbanding dengan sifat Allah dan zat Allah. Sama juga Allah telah melarang kamu, jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk, atau kamu jangan membawakan fitnah bahawa kalau kita iman bahawa Allah ada tangan macam manusia atau ada kaki macam manusia, kalau kamu fitnah Allah macam tu, kamu akan bertanggungjawab. Sedangkan Allah telah melarang kamu jangan menyerupai Allah dengan makhluk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nahl ayat 74. Fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa. Dengan itu kamu mesti iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan juga zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Maka hendaklah kamu iman kepada semua. Allah tidak mengizinkan kepada kamu iman kepada sifat dan zat Allah, hanya kamu pilih 20, sedangkan 20 itu pun kamu sudah bingung. Kalau kamu kata sifat Allah yang lain di sifat 20 itu sama dengan makhluk, kamu sifat 20 yang kamu bilang itu pun sama dengan makhluk. Apa kamu iman? Buang semualah. Masalah yang keempat, kamu wahai saudara telah kufur dengan agama Islam itu sendiri. Kamu kata Wahbi itu adalah iman bahawa Allah itu bersemayam di atas aras, berada di atas langit, bersemayam di atas arasnya. Kalau kamu menafi, tidak beriman bahawa Allah berada di atas langit dan bersemayam di atas arasnya, bermaknanya lebih baik kamu tinggalkan Islam. Kerana Islam tu Allah yang menurun daripada atas ke bawah. Allah sendiri yang mengatakan bahawa dia menurunkan Taurat, menurunkan Suhuf, menurunkan Injil, menurunkan Al-Quran. Jadi Allah di mana? Dalam kitab Al-Quran 223 ayat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahawa dia menurun. Jadi agama Islam tu agama as-samawi, daripada langit Allah telah menurun. Jadi Allah tu di mana? Kalau kamu tidak iman bahawa Allah itu di atas arasnya, mana di atas langitnya dan di atas arasnya, bermaknanya lebih baik kamu keluar daripada Islam.
Kerana agama Islam itu sendiri Allah menurunkan daripada langit. Sebab itulah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allah telah memerintah Jibril untuk mengambil Rasulullah Isra dan Mi'raj ke atas untuk bertemu dengan Allah, semoga mengambilkan sembahyang 5 waktu. Jadi akidah Rasulullah macam mana? Akidah Rasulullah bukan sekadar iman bahawa Allah tu bersemayam di atas aras, di atas langit, bersemayam di atas aras. Rasulullah Isra Mi'raj sendiri Allah telah menyuruhkan Jibril untuk Rasulullah mengambil Rasulullah Isra dan Mi'raj naik ke atas untuk berjumpa dengan Allah, dan Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali bahawa Islam itu Allah telah menurun. Sebab itulah kalau kamu tidak iman, bermaknanya lebih baik kamu keluar daripada Islam. Kerana Islam itu adalah iman bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Allah sendiri yang mengatakan dengan sendirinya bahawa dia menurun Al-Quran, menurun Taurat, menurun Injil, menurun Zabur, menurun wahyu, menurun rizki, menurun hujan, menurun malaikat. Semua Allah telah menggunakan bahasa dia menurunkan. Bermakna Allah di mana? Allah sendiri kata kamu cuba mengkufuri dengan firman Allah. Allah sendiri kata dia menurun, bermakna Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Sedang dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan sampai 9 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Jibril turun naik mengambil wahyu daripada Allah, turun kepada Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menafikannya, bermakna kamu telah kufur dengan Al-Quran. Kamu telah kufur dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak malukah? Orang yang boleh cakap macam kamu tu sampai masalah tu kamu boleh menafikannya. Kamu mengkhianat Allah dan mengkhianati Rasul dan mengkhianati Al-Quran. Sedangkan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Suratul A'raf ayat 54. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Ini membuktikan jelas Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dalil yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Dalam surah Yunus ayat nombor 3. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketiga membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas aras. Dalam surah Ar-Ru'd ayat nombor 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal arsy. Maksudnya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya dalam surah Taha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maksudnya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Dalil yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dalam suratul Al-Furqan ayat 59. Maksudnya, yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang keenam, yang Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia bersemayam di atas aras dia dalam surah As-Sajdah ayat nombor 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal arsy.
Maksudnya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dalil yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat nombor 4. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Maksudnya, dialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Semua dalil ini telah membuktikan jelas, sesiapa yang ingkar bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras hukumnya jadi kafir. Allah telah memberikan penjelasan dalam ayat dalil yang ketujuh bahawa dia menciptakan 7 patah langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Dia bersemayam di atas aras. Dia tahu semua apa yang masuk dalam bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang keluar daripada bumi. Dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang turun daripada langit, dan dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Di sini saya ingin memberikan penjelasan. Setengah daripada ahli sesat, khasnya puak-puak sufi, yang dia cuba menafikan Allah bersemayam di atas aras. Dia kata, Allah kata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah kata, dia bersama kamu di mana kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah kata, dia bersama kamu. Allah tidak kata dia bersemayam dengan kamu. Bersama tu lain. Sebab tu kamu mesti faham. Saya memberikan penjelasan di sini untuk kamu faham. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bermaknanya Allah tidak kata wa huwa istawa ma'akum. Allah tidak bersemayam dengan kamu. Allah bersemayam di atas arasnya. Allah Taala tahu semua apa yang masuk dalam bumi, dan juga Allah Subhanahu Taala tahu semua apa yang keluar daripadanya, dan Allah tahu semua apa yang turun daripada langit dan apa yang naik daripada bumi ke langit. Inilah satu penjelasan daripada Allah, membuktikan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Allah bersemayam di atas singgasananya sesuai dengan keadaan dia sebagai Allah yang maha besar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahawa singgahsana Allah, aras Allah, 8 orang malaikat menjunjung arasnya, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Haqqah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Maksudnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Aras Allah itu adalah besar mana sampai 8 orang malaikat menjunjung aras. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya yang 8 orang malaikat menjunjung arasnya. Ini satu penjelasan yang amat jelas sekali, dan sesiapa yang menafi tidak beriman bahawa Allah Taala bersemayam di atas aras, mereka cuba memfitnah Allah bahawa Allah menciptakan aras sampai 8 orang malaikat menjunjung. Juga Allah telah memberikan penjelasan 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas aras juga dalam 7 surah. Adakah sia-sia? Bermaknanya Allah tidak bersemayam di atas arasnya. Inilah satu perkara yang wajib atas umat Islam kembali ke pangkal jalan. Dan seandainya sesiapa yang cuba menafi bahawa Allah tidak bersemayam di atas arasnya,
Bermaknanya mereka telah memfitnahkan Allah bahawa Allah itu mubazir, sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa orang yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu kufur dengan Allah. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra nombor 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Seandainya kamu memfitnah Allah bahawa Allah itu menciptakan aras, Allah kata aku bersemayam di atas aras, dan aras aku sampai 8 orang malaikat menjunjung. Lepas tu kamu kata Allah tidak bersemayam di atas aras, Allah nu duduk di atas daripada aras. Bermaknanya Allah telah menciptakan dan mubazir. Sebab itu Allah kata siapa yang memfitnahkan Allah bahawa Allah SWT menciptakan aras, Allah telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat dan dalam 7 surah bahawa dia bersemayam di atas aras, semuanya sia-sia bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras. Bermaknanya mereka itu adalah telah memfitnahkan Allah bahawa Allah tu mubazir, hukumnya jadi kafir. Siapa yang memfitnahkan Allah bahawa Allah itu adalah mubazir, kerana Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahawa Dia ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya bukan ciptaan sia-sia dan batila. Yang sangka seperti itu adalah mereka yang kafir, maka celakalah bagi mereka yang kafir itu di dalam neraka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maksudnya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila, sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka. Ini membuktikan bahawa Allah bukan menciptakan aras, langit dan bumi sia-sia, tidak. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan bahawa Dia bersemayam di atas arasnya. Sesiapa yang menafi bahawa Allah tidak bersemayam di atas arasnya, mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah menciptakan aras sia-sia, sedangkan Allah sendiri telah menghukumkan bahawa siapa yang sia-sia, yang mubazir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Sama juga Allah telah memberikan penjelasan dalam ayat tadi, bermaknanya Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi itu batila, sia-sia. Sangkaan seperti itu adalah orang yang kufur, maka celakalah bagi orang yang kufur, kedudukan mereka dalam neraka. Juga Allah telah memberikan penjelasan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya main-main, tidak. Itulah wajib kita iman bahawa mengikut Allah, bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Allah bersemayam di atas arasnya. Aras Allah adalah maha tinggi sekali, dan sebab itulah mereka yang menafi bahawa Allah tidak berada di langit dan tidak berada di arasnya, mereka adalah gunungan yang menentang dengan Allah, dan mereka telah mengkhianati Allah dan telah mengkufuri dengan Allah. Telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa Dia bersemayam di atas aras. Juga Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras Allah, 8 orang malaikat menjunjung aras di atas kepala mereka. Sedangkan jelas Allah telah memberikan penjelasan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Mereka yang ingkar, tidak beriman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, berada di atas langitnya. Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran bahawa Fir'aun telah ingkar dengan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Bermaknanya akidah Nabi Musa alaihi salam adalah dakwah Fir'aun, wahai Fir'aun, Tuhan aku berada di atas langit, maknanya bersemayam di atas arasnya. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah Al-Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Fir'aun ya Haman ibli sarhan la'alli ablagul asbab
asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba. Maksudnya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangkannya seorang pendusta. Maknanya Nabi Musa alaihissalam dakwah Fir'aun, wahai Fir'aun, kamu yang berada di atas muka bumi ini bukan Tuhan. Tuhan aku, Allah aku adalah berada di atas arasnya, di langit, di atas langit. Bermaknanya siapa yang menafi, tidak iman bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, di atas langitnya, bermaknanya mereka itu adalah Fir'aun. Kerana Fir'aun yang menentang dengan Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan akidah Nabi Musa bukan sekadar dia iman bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya. Nabi Musa adalah dakwah Fir'aun, semoga Fir'aun iman bahawa Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas langitnya, adalah di atas tempat yang maha tinggi. Itu dia langit, maknanya Allah bersemayam di atas arasnya. Masalah yang kelima, kamu wahai saudara, kamu telah membawakan fitnah dalam agama Islam. Kamu coba menghancurkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman bahawa Allah itu adalah bertempat. Saya nak tanya kamu wahai saudara, kamu kata Wahbi itu iman bahawa Allah itu ada tempat. Mana dalil kamu yang Allah kata aku tiada tempat, bawa mari. Kalau tiada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, kamu sebagai pembawa akidah yang syirik dan ingkar dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kamu pengkhianat dalam Islam. Kamu telah cuba merosakkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman bahawa Allah ada tempat. Sedangkan Rasulullah sendiri telah mengatakan bahawa Allah itu ada tempatnya. Dalilnya, Rasulullah sendiri tanya kepada seorang jariyah. Soalannya, Aina Allah? Aina Allah bermaknanya Allah di mana? Tempat Allah tu di mana? Allah telah ada tempat dia. Aina Allah. Bahasa Arab kalau Aina Allah, Aina anta? Kamu duduk di mana? Tempat kamu di mana maknanya? Rasulullah sendiri kata Allah ada tempat. Aina Allah? Allah di mana? Jariyah menjawab dan tunjuk ke atas, fis sama. Fis sama, di atas langit. Mana atas langit itu adalah aras, dan Allah bersemayam di atas arasnya. Itu tempat Allah. Soalan yang kedua, Rasulullah tanya kepada jariyah, man ana? Aku siapa? Jariyah menjawab, anta Rasulullah. Anta Rasulullah. Awak adalah Rasulullah. Rasulullah telah kata kepada tuan dia, Al-Jariyah itu, bebaskanlah dia, i'tiqha fa innaha mu'minah. Maka bebaskanlah dia, sudah jadi seorang mukminah. Jadi kalau itu jelas bahawa seandainya Jariyah tidak tunjuk ke atas bahawa Allah subhanahu wa ta'ala di langit, mana langit itu yang tinggi sekali itu Allah. Allah bersemayam di atas arasnya, langit di bawah aras. Maknanya langit fis sama, di atas langit, maknanya di atas singgasananya aras Allah. Kalau dia tidak jawab macam tu, bermaknanya dia belum lagi jadi seorang mukminah. Sebab itu masalah ini kamu mesti bertanggungjawab. Dan mereka-mereka yang telah mengajarkan umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, saya sudah berkajian 98% daripada umat Islam. Apabila kita tanya dia di mana Allah, dia kata Allah itu di mana-mana saja. Allah sebati dengan dia. Allah itu tak ada arah, Allah tu tak ada tempat. Semuanya ini adalah membawa kepada syirik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajarkan umat Islam seluruh dunia, mereka akan bertanggungjawab kerana mereka cuba menentang dengan Quran dan Sunnah. Rasulullah sendiri tanya, Aina Allah? Tempat Allah di mana? Allah di mana? Tempat Allah tu maknanya tempat Allah tu di mana? Jariyah tujuh atas. Fis sama, di atas langit. Di atas langit, maknanya atas langit tu adalah aras. Allah bersemayam di atas arasnya. Rasulullah sendiri tanya, mana tempat Allah? Kamu berani kerana kamu sesat, kamu cuba menyesatkan umat Islam yang lain, menentang dengan Rasulullah, menentang dengan Allah. Sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dia bersemayam di atas arasnya. Ya, tempatnya arasnya. Allah ada singgah sananya, bukan Allah tiada tempat. Tak. Ada satu hadis lagi. Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah. Sahabat namanya Razin bin Ugaili. Dia tanya, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ard?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ama'in thumma khalaqa arsahu alal ma. Semenjak zaman Rasulullah sendiri tanya Allah itu di mana, tempat Allah itu di mana, dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tempat Allah di mana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Rasulullah kata fi ama'in, Allah di ama'in. Rasulullah tidak kata ma fi makan, tak ada tempat tak. Fi ama'in, tempat Allah di ama'in. Rasulullah tidak kata fi ma fi makan, tidak. Sebab itu kamu ambil akidah siapa yang mengajar kamu bahawa Allah tu tak ada tempat? Buat dalil mari. Saya sudah bawa 2 dalil. Sahabat sendiri namanya Razin bin Ugaili tanya kepada Rasulullah, tempat Allah, aina Allah? Allah di mana? Maknanya tempat Allah di mana sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Rasulullah jawab fi ama'in. Tengok Rasulullah jawab macam mana? Fi ama'in. Rasulullah tidak jawab ma fi makan, tidak. Sebab itu kalimah yang kamu bawa akidah yang sesat tu, Allah tidak ada tempat tu. Mana dalil? Buat dalil lagi. Kalau tiada dalil, kamu mesti taubat dan kembali ke pangkal jalan. Mana dalil? Allah kata aku tak ada tempat. Mana dalil Rasulullah kata aku tak ada tempat? Rasulullah jawab Allah fi ama'in thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Menunjukkan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya. Sebelum Allah menciptakan aras, Allah di ama'in. Rasulullah kata kemudian Allah menciptakan arasnya di atas air. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Allah telah memberikan penjelasan 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya, seperti mana yang saya telah memberikan penjelasan nombor 4. Dan Allah telah memberikan penjelasan kepada kita juga bahawa aras Allah subhanahu wa ta'ala itu 8 orang malaikat menjunjung aras. Dan Allah bagi tahu kepada kita bahawa dia bersemayam di atas arasnya, tempatnya aras. Dan tidak cukup dengan begitu, Allah telah memberi penjelasan lagi bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi, seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Yang kamu menafi Allah tiada tempat, tu mana dalil? Buat bagi dalil. Kalau tiada dalil, kamu mesti taubat dan lari cepat-cepat kembali kepada pangkal jalan. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata aku tak ada tempat? Tiada. Ada Rasulullah kata Allah tiada tempat? Tiada. Bahkan Rasulullah sendiri tanya kepada Jariyah, Allah tu di mana? Maknanya Allah, tempat Allah di mana? Aina Allah? Rasulullah tanya, mana tempat Allah? Jariyah jawab, tunjuk ke atas, fis sama, Nuh, di atas yang tinggi sekali, di atas langit Nuh. Mana atas langit? Aras atas langit. Allah bersemayam di atas arasnya. Jelas macam tu kamu berani menafi dan kamu tiada dalil. Kamu cuba membawa umat Islam sesat, menjadikan syirik seluruh dunia. Saya sudah buat kajian dah, saya tanya dah. 98% mereka jawab Allah tu di mana-mana saja. Allah tu tiada arah, Allah tiada tempat. Semuanya sesat. Siapa yang tanggung jawab? Kamu akan tanggung jawab. Umat Islam menjadikan sesat, menentang dengan Allah dan Rasul. Saya sudah buat kajian dah. Saya tanya dah, banyak bangsa, orang Bangladesh, orang India, orang Malaysia, orang Indonesia, orang macam-macam orang tu, saya kira tanya dah. 98% mereka jawab Allah tu di mana-mana, Allah tu tak ada tempat, Allah tu keliling dia, Allah sebati dengan dia, semuanya syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kerana guru mereka yang mengajar mereka semoga sesat, menentang dengan Allah bahawa Allah tidak bersemayam di atas aras. Allah memberi penjelasan sampai 9 ayat bahawa dia bersemayam di atas aras dia. Mereka cuba memisungkan, semoga jangan tidak iman dengan apa yang Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas aras dia. Tempat Allah di singgah sana dia. Bukan Allah tu mari sebati dengan kamu, mari duduk di mana-mana dengan kamu. Sebab Allah tidak kata. Dia kata dia bersemayam di atas aras dia tu 7 ayat. Dia tidak kata aku bersemayam dengan kamu, aku bersemayam dekat dengan kamu, tidak. Inilah membuktikan bahawa Allah, tempat Allah adalah aras Allah Subhanahu wa taala. Saya cakap ada dalil. Kamu bawa dalil mari. Kalau kamu kata Allah tu dia ada tempat, mana dalil? Bawa mari. Kalau tak ada, kamu mesti menjelah diri, taubat dan memberi penjelasan balik kepada umat Islam bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasnya. Tempatnya di arasnya.
maha sesuai, maha tinggi aras Allah, singgah sana Allah. Allah telah memberikan penjelasan sampai 8 orang malaikat menjunjung aras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat-malaikat di penjuru langit, dia menjunjung aras Tuhanmu wahai Muhammad. 8 orang malaikat pada hari itu. Aras Allah bersamanya sampai 8 orang malaikat menjunjung sesuai dengan apa yang Allah telah memberikan, bahawa dia bersemayam di atas arasnya, dan tempat letak tapak kaki Allah luas lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Inilah satu bukti menunjukkan bahawa Allah ada tempat dia sesuai dengan apa yang Allah telah memberikan penjelasan, dan Rasulullah telah memberikan penjelasan. Rasulullah sendiri tidak pernah mengatakan bahawa Allah tiada tempat. Rasulullah sendiri tanya kepada Jariyah, "Aina Allah?" Tempat Allah di mana? Nuh, Jariyah tunjuk ke atas. Fis-sama, di atas langit. Mana atas langit itu aras. Aras Allah bersemayam di atas arasnya. Inilah satu bukti menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ada tempatnya, adalah arasnya, tempat singgah sana Allah di atas arasnya. Bukan Allah mari sebati dengan kamu, mari ada di mana-mana dengan kamu, kerana Allah tidak kata aku bersama dengan kamu, tidak. Aku duduk bersama dengan kamu, tidak. Yang Allah menggunakan bahasa duduk adalah Allah kata summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 84, tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Dalam pada itu Allah telah melarangkan kamu lagi, jangan kamu cuba menyerupai Allah dengan makhluk. Allah telah larang, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 74, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu cuba menyerupai Allah dengan makhluk, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apa-apa. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahawa dia turun dan dia naik, seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia naik ke langit, lalu dia menjadikannya 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dalam membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa taala turun dan Allah taala naik. Summastawa ilas sama. Kemudian Allah menuju ke langit untuk menciptakan 7 patah langit lagi. Ayat ini adalah memang seandainya di antara mereka yang mengatakan bahawa istawa makna ala irtafa'a, itu ayat ini betul. Tetapi kalau ayat Allah yang mengatakan bahawa summastawa alal arsh, kemudian Allah telah bersemayam di atas arasnya, bukan ala irtafa'a. Begitulah mereka yang cuba mentafsirkan ayat istawa alal arsh bahawa Allah ala irtafa'a adalah salah, tidak betul. Kalau istawa ila sama itu betul. Ini ingin memberikan penjelasan kepada saudara kita yang silap. Mereka telah menukarkan ayat, sedangkan ayat summastawa ila sama itu kemudian Allah irtafa'a ala ila sama itu betul. Tetapi ayat summastawa alal arsh maknanya lain. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya, bukan bermakna ala irtafa'a, kerana istawa maknanya jalasa istaqarra, duduk di atas singgasana Allah. Itu yang jelas. Dengan itu saya berharap semoga saudara yang telah memfitnahkan Wahbi, sedangkan bukan Wahbi yang kata, Rasul dan Allah yang kata bahawa dia turun dan dia naik. Sama juga dengan tempat, Allah tidak kata dia tiada tempat, dan Allah Rasulullah tidak pernah menafikan bahawa Allah tiada tempat. Inilah satu penjelasan. Semoga saudara penceramah kamu mesti kembali ke pangkal jalan dan taubat, dan memberikan penjelasan kepada umat Islam yang lain. Semoga mereka kembali ke pangkal jalan. Jangan ikut apa yang kamu telah sesat. Kamu telah memfitnahkan Wahbi, sedangkan Allah dan Rasul yang kata, tetapi kamu cuba merusakkan akidah umat Islam dengan mengatakan bahawa itu Wahbi kata, sedangkan Allah dan Rasul kata, tetapi kamu khianat, kamu cuba merusakkan akidah umat Islam. Dan kalau kamu menafi, menentang dengan Allah dan Rasul, eloknya kamu jangan sembahyang.
dalam sujud, dalam sembahyang itu adalah Allah dan Rasul telah mewajibkan di atas kamu sehingga kamu ikrar satu hari 102 kali seandainya kamu sembahyang 5 waktu. Kamu mesti baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan aku, maha tinggi, tinggi sekali Allah bersemayam di atas arasnya. Satu hari seandainya kamu sembahyang 5 waktu, kamu wajib baca 102 kali Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan aku, maha tinggi. Sampai macam tu kamu duk baca seandainya kamu sembahyang tu, seandainya kamu orang Muslim sembahyang tu, kamu baca 102 kali. Satu hari satu malam seandainya kamu sembahyang 5 waktu. Allah dan Rasul kamu baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan aku, maha tinggi. Allah maha tinggi di mana? Di atas arasnya. Itu kamu boleh menafikannya. Kamu nak jadi orang Islam macam mana? Letakkan jawatan kamu jadi Islam masuk agama lain lebih baik. Tak malu kah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.